Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Fatimah Samsuddin, Wagina Sikun, Salmah Osman dan juga ahlan kepada yang lain. Alhamdulillah, pada siri yang ke-233 daripada pembacaan kita hadis sahih Imam Muslim, kita telah tiba pada riwayat yang ke-4244, di mana kita nak membicarakan hadis berkenaan tentang nazar dalam pada untuk melakukan maksiat dan dosa. Nazar tersebut adalah tidak diterima, tidak dikira pun sebagai nazar. Maka nazar yang dilakukan untuk yang diniatkan untuk melakukan maksiat dan dosa tidak dikira pun sebagai nazar. 4244, maka ada kisah yang diceritakan di sini. Baca nombor 1 kipas dia. Daripada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, kana Thaqifu, adalah kabilah Thaqif, khulafa'u, merupakan sekutu kepada Banu Uqail. Zaman dulu, kerana siapa yang kuat akan menang, siapa yang lemah akan kena tindas, maka banyak kabilah yang mempunyai perjanjian untuk tolong menolong, taat setia, ataupun kita kenali sebagai bersekutu di antara satu sama lain. Fa'asarat Thaqifu, maka kabilah Thaqif telah menangkap dan menjadikan tawanan dua orang daripada sahabat Nabi SAW. Wa asara ashabu Rasulillah, sementara itu sahabat-sahabat Nabi SAW telah menjadikan sebagai tawanan seorang lelaki daripada Banu Uqail. Sebab mereka ini adalah sekutu dan mereka akan mengambil berat apabila sekutu mereka ditangkap seolah-olah itu adalah salah seorang daripada kabilah dan keluarga mereka. Maka Banu Thaqif tangkap dua orang daripada sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi pun menangkap seseorang daripada Banu Aqil yang merupakan sekutu kepada Banu Thaqif. Wa asabu ma'ahul adba', dan para sahabat juga berjaya mendapatkan bersama dengan lelaki daripada Banu Aqil tersebut seekor unta al-adba', yang mana ini unta ini kemudiannya menjadi unta yang menjadi milik Nabi SAW. Fa'ata alaihi Rasulullah, maka Nabi SAW pun telah datang untuk melihat keadaan lelaki Banu Aqil tersebut. Wahuwa fil wathaq, sedangkan beliau berada di dalam ikatan tali. Maka beliau pun berkata, wahai Muhammad, kerana dia bukan Islam, maka sebab itu dipanggil Nabi dengan gelaran nama. Wahai Muhammad, maka Nabi SAW pun datang kepadanya seraya bertanya, ma sya'nuka, bagaimanakah keadaan kamu? Qala, maka lelaki daripada Banu Aqil tersebut menjawab, bima akhaztani, dengan sebab apa Tuan menangkapku? Wa bima akhazta, dan dengan sebab apa Tuan menangkap? Sabiqatal haji, unta yang sentiasa mendahului para jemaah haji. Al-adba' terkenal dengan unta yang yang laju, unta yang pantas, dan mereka ini dalam perjalanan nak menuju haji. Maka beliau tanya, kenapa engkau tangkap aku dan untaku, wahai Muhammad? Maka Nabi SAW pun bersabda, i'zaman,
nak menerangkan, nak menggambarkan betapa besarnya kesalahan lidzalika, perbuatan Saqif yang merupakan sekutu mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda, akhaztuka, aku telah menangkap kamu, bijarirati, dengan sebab jenayah, hulafaika, sekutumu, iaitu kabilah Saqif. Sebab mereka adalah dikira sebagai satu keluarga dan kebiasaan pada zaman dulu memang begitu. Maka apabila ditangkap seseorang, maka akan ditangkap seseorang yang lain daripada keluarga penjenayah supaya boleh dilakukan mufadah, pertukaran. Summa sarafa anhu, maka kemudian Nabi telah pergi untuk meninggalkan lelaki Banu Aqil tersebut. Fanadahu, maka dia memanggil semula Nabi. Dia pun berkata, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Dan adalah Nabi SAW rahiman, seorang yang penyayang, raqiqah, lembut hati baginda. Faraja'a ilaihi, maka Nabi pun kembali kepada lelaki Banu Aqil tersebut. Maka baginda bertanya, ma sya'nuka, apakah keadaan kamu? Maka lelaki ini pun menjawab, inni Muslim, aku sebenarnya Islam. Maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, lau qultaha, kalaulah sekiranya kamu dapat mengatakan yang kamu adalah seorang Islam, wa anta tamliku amrak, dalam keadaan engkau sedang menguasai urusanmu, maksudnya belum lagi ditangkap. Kalaulah engkau mengatakan engkau seorang Islam sebelum ditangkap, maka aflah takullal falah, nescaya engkau boleh berjaya dengan segala kejayaan, iaitu berjaya dunia dan akhirat. Nescaya tentera Islam tak akan tangkap kamu. Namun apabila kamu menzahirkan Islam setelah ditangkap, maka itu tak dapat mengubah apa-apa. Summa sarafa, kemudian Nabi pun ingin pergi. Maka dia memanggil Nabi SAW buat kali ketiga. Maka dia pun berkata, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW datang lagi kepadanya dan bertanya, ma sya'nuka, bagaimanakah keadaan kamu? Maksudnya, ini akhlak Nabi. 3 kali dia panggil Nabi, Nabi SAW datang. Maka berkata lelaki ini, inni ja'i, sesungguhnya sebenarnya aku seorang yang sedang lapar, maka berilah aku makan. Wa dham'an, aku dahaga, maka berilah aku minum. Maka Nabi SAW pun menyerahkan permintaan makan dan minumannya seraya berkata, hadhihi hajatuka, inilah keperluan yang kamu mahukan. Fafudia, kemudiannya kata perawi, maka telah ditebus lelaki tersebut dengan 2 orang daripada sahabat Nabi SAW yang telah ditangkap oleh kabilah Saqif. Maka ini adalah satu bahagian cerita. Maka kata perawi, wa usiratim ra'atun minal ansar, kemudiannya telah ditangkap pula seorang wanita daripada golongan Ansar. Wa usibatil adba, dan sekali lagi ditangkap untuk adba Nabi SAW di sisi pihak musuh. Fakanatil mar'atu fil wasa, maka adalah wanita ini berada di dalam ikatan tali. Dia kena ikat. Wa kanal qaumu, sementara orang-orang yang menangkap wanita ini, yurihun, mereka suka untuk melepaskan binatang-binatang ternakan mereka, baina yaday buyutihim, di hadapan rumah-rumah mereka. Mereka biarkan unta ini berada di rumah, bukannya di kandang. Fanfalatat zata lailatin minal wasa, pada satu malam wanita ini berjaya melepaskan diri daripada ikatan tali. Fa'atatil ibil, maka dia pun mula pergi kepada seekor demi seekor unta untuk dia tunggang dan untuk dia bawa balik ke Madinah. Maka siapakah wanita ini? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8, wanita ini adalah isteri kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa'atatil ibil, maka wanita ini mula datang kepada unta-unta. Faja'alat idza danat minal ba'ir, maka apabila wanita ini mula mendekati mana-mana unta, ragha, maka unta ini telah mengeluarkan suara. Fatatrukuhu, maka wanita ini pun membiarkan unta tersebut sehingga dia telah tiba kepada unta Al-Adba yang merupakan unta milik Nabi pada waktu itu. Falam tahu, maka unta Adba ini tidak mengeluarkan sebarang suara. Ragha bermaksud sautul jamal, suara unta. Maka berkata perawi, wahya naqatun munawwaqah, dan adalah unta Adba ini seekor unta yang jinak.
Maka kita boleh lihat pada baris yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang ke-24 daripada penghujung apa catatan Imam Nawawi, maka adanya perkataan nadba, mudarrabah, mujarrasah dan juga munawwaqah, az-zalul. Ini semua memberi maksud yang sama, iaitu unta yang jinak. Maka kata perawi adalah adba adalah seekor unta yang jinak, jinak dengan semua orang. Fa'atau Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad faqa'adat fi ajziha, maka wanita ini telah pun duduk di belakang unta adba. Summa zajaratha, lalu dia telah menyuruh adba ini untuk berjalan. Fantalaqat, maka adba pun telah berjalan. Wa nadhiru biha, dan nadhiru bermaksud alimu di sini. Maka musuh-musuh Islam tersebut, mereka telah mendapat tahu tentang wanita tersebut berjaya melepaskan diri. Fatalabuha, maka mereka telah mengejarnya, mencarinya. Fa'ajazatuhum, namun adba telah berjaya meletihkan mereka. Kan kita dah belajar pada riwayat yang sama bahawa adba ini dia dengan jemaah-jemaah haji yang lain, dia sentiasa menang. Sebab adalah seekor unta yang laju, kuat, mempunyai daya tahan yang tinggi. Inilah unta adba. Maka musuh cuba untuk mengejar wanita ini, namun adba telah berjaya melemahkan mereka, melelahkan mereka, meletihkan mereka. Berkata perawi, wa nazarat lillah, lalu wanita ini pun telah bernazar kepada Allah, inna jahallahu alaiha, jika Allah menyelamatkannya di atas unta adba ini, pasti dan pasti dia akan sembelih unta ini. Falamma qadimatil Madinah, bila wanita ini telah tiba di Madinah, ra'ahan nas, orang ramai pun telah melihat wanita tersebut. Lalu mereka berkata, al-adba, inilah unta adba yang merupakan unta Nabi. Faqalat, maka wanita ini pun berkata bahawa dia telah bernazar, inna jahallahu alaiha, sekiranya dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia diselamatkan oleh Allah di atas unta ini, dia akan sembelih unta ini. Maka para sahabat pun telah datang kepada Nabi dan menceritakan kisah wanita ini. Maka Nabi pun bersabda, subhanallah, maha suci Allah, bi'sama jazatha, alangkah buruknya apa yang wanita tersebut ingin balas kepada unta tersebut. Nazarat lillah, dia telah bernazar kepada Allah, sekiranya dia diselamatkan oleh Allah di atas unta tersebut, latanharannaha, pasti dan pasti dia akan menyembelih unta tersebut. Maka sabda Nabi, la, sama sekali tidak, sama sekali tidak ada wafa'a, untuk memenuhi, linazrin, sebarang nazar, fi maksiatin, berkenaan tentang maksiat, wala, begitu juga tidak perlu memenuhi nazar, fi ma la yamlikul abdu, pada apa yang seseorang itu tidak miliki. Maka dua benda kita belajar daripada hadis ini. Tidak dikira nazar sesuatu yang maksiat kalaulah dia bernazar. Alhamdulillah, dia bernazar nak minum arak, dia tak perlu tunaikan. Dia bernazar untuk berjudi, tak perlu tunaikan. Dia bernazar untuk merompak orang, tak perlu tunaikan. Tak haram, bahkan berdosa untuk dia tunaikan. Maka daripada sini kita belajar, Nabi bersabda, tidak ada nazar pada perkara yang maksiat dan tidak ada nazar pada perkara yang manusia itu bukanlah sebagai pemiliknya. Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menjadi dalil ala anna man nazara ma'siyah, barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat seperti minum arak dan seumpamanya, fa nazaruhu batil, maka nazarnya terbatal sama sekali, la yanaqid, tidak berlaku sebarang nazar. Bila nazarnya terbatal, adakah ada kafarah? Wala yalzamuhu kafaratu yamin, maka tidak ada sebarang kafarah yang dia perlu untuk lakukan. Dan inilah pandangan Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Ahmad berkata wajib untuk dia menunaikan kafarah. Bab yang seterusnya, hadis yang seterusnya berkenaan tentang tidak dikira nazar pada apa yang manusia tidak miliki. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dua baris selepas itu, kata Imam Nawawi, maka apabila seseorang itu menisbahkan nazarnya kepada sesuatu yang muayyan, muayyan bermaksud khusus,
Contohnya dia kata, kalaulah saya dapat projek ni, saya nak sedekahkan kereta jiran saya. Benda tu khusus. Maka kalaulah dia bernazar untuk sesuatu yang khusus, maka terbatal nazar dia. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ketika itu terbatallah nazar dia. Namun kalaulah dia bernazar untuk sesuatu yang dia bukan dia miliki secara umum, maka dia kata, kalaulah aku dapat projek ni, maka aku akan sedekahkan kereta aku. Namun dia tak ada kereta. Namun nazar dia berkenaan tentang kereta tadi umum. Maka bila sahaja dia dapat kereta, maka automatik termasuk dalam nazar dia. Kalaulah umum. Tapi kalaulah khusus, maka terbatal nazar dia. Jelas ke jelas? Terus 4245 baca sanad dia. Adalah unta adba yang kemudian dia menjadi unta Nabi, pada asalnya adalah milik seorang lelaki daripada Banu Uqail. Wa kanat min sawabiqil hajj, dan unta adba ini terkenal di antara unta yang akan mendahului rombongan jemaah haji kerana kelajuan dia, kekuatan dia. Wa fi hadithi fa'atat ala naqatin zalul. Zalul bermaksud jinak, mujarrasah juga bermaksud jinak. Wa fi hadithi saqafi wa hiya naqatun mudarrabah. Mudarrabah juga bermaksud jinak. Okey, ini adalah unta yang sangat jinak. Riwayat seterusnya baca 4246. Baca sanad dia. Nabi SAW ra'a syaikhan, telah melihat seorang yang sangat tua, yuhada sedang dipapah, baina banaihi, di antara dua anak lelaki dia. Dia kena papah orang tua ini. Maka Nabi pun bertanya, ma balu hadza, apa yang tidak kena dengan orang ini? Apa yang berlaku dengan orang ini? Maka para sahabat pun menerangkan, nazara, orang tua ini telah bernazar untuk dia berjalan kaki, dalam kurungan kita akan baca pada hadis yang lain, menuju ke Mekah. Daripada Madinah nak menuju ke Mekah. Maka Nabi SAW pun bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, an ta'dhi bihadha nafsahu laghaniyun, adalah tidak berhajat, tidak memerlukan daripada orang ini menyiksa dirinya sendiri. Maka Nabi SAW menyebut untuk dia an yarkab, untuk dia menunggang, tak perlu untuk dia melakukan nazar yang dia tidak mampu untuk tunaikan. Jelas ke jelas? Terus 4247. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW adraka, telah menjumpai, menemui syai'an, seorang tua yang sedang berjalan baina banaihi, di antara kedua anaknya, wa yatawakka'u alaihima, dan dia dipapah oleh mereka berdua. Yatawakka'u bermaksud sandar, namun kita terjemahkan sebagai dipapah. Maka Nabi SAW bertanya, masya'nu hadza, mengapa dengan orang tua ini? Maka anak-anaknya pun menjawab, wahai Rasulullah, kana alaihi nadhrun, adalah ke atas ayah kami nazar. Maka Nabi pun bersabda, irkab, perintahlah dia untuk dia menunggang, wahai orang tua, sesungguhnya Allah tidak berhajat, tidak memerlukan daripada kamu, wa an nadhrika, dan daripada nazar kamu. Namun adakah dia perlu membayar kafarah yamin untuk keluar daripada sumpahnya? Jawapan dia perlu. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, fa mahmulun 'alal 'ajiz 'anil masyim falahur rukub wa alaihi dam. Namun dia perlu untuk membayar bagi kafarah yang dia telah lakukan untuk sumpah dia. Maka di manakah adanya kafarah sumpah? Pada muka surat yang pertama juz yang ke-7. 4247. Yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabillahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz yani Darawardi an Amr bin Abi Amr bi hadzal isnad mislah. 4249 baca sanad dia.
Maka berkata Uqbah bin Amir, sesungguhnya salah seorang daripada adik-beradik perempuanku telah bernazar. Antamsyia, yang dia akan berjalan menuju ke Baitullah. Bukan sekadar berjalan, berjalan tu dah satu susah. Dia bernazar untuk berjalan hafiatan, dalam keadaan tidak memakai kasut dan selipar, berkaki ayam. Dan kita tahu negara Arab bukanlah sejuk. Maka dia bernazar untuk berjalan kaki dan tidak memakai selipar, kasut, berkaki ayam. Fa'amarat ni, maka kata Uqbah bin Amir, maka saudara perempuanku telah menyuruhku untuk aku bertanya jawapan daripada Nabi SAW laha, bagi pihaknya. Fastaftuhu, maka aku telah bertanya kepada baginda Nabi, maka baginda bersabda, litamshi, hendaklah dia berjalan apabila dia mampu, wal tarkab, dan hendaklah dia menunggang kenderaan dan untanya. Pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, apakah maksud hadis ini? Tamshi fi waqtin qadarataha 'alal masyi. Berjalanlah pada tempoh yang dia mampu untuk berjalan. Wa tarkab idza ajizat 'anil masyi, dan menungganglah apabila dia tidak lagi mampu untuk berjalan. Ataupun ketika mana dia menemui sebarang kesukaran apabila dia berjalan. Namun adakah perlu bayar dam? Perlu bayar. Adakah perlu bayar kafarah? Perlu bayar. Yang tak perlu bayar kafarah adalah bila nazar kerana maksiat dan bila dia bernazar sesuatu yang khusus yang dia belum miliki. Kalaulah dia bernazar untuk sesuatu yang dia belum miliki namun secara umum, maka nazar dia sah. Bila-bila sahaja dia miliki benda tersebut, maka itu automatik adalah sebagai penebus daripada dirinya. Jelas ke jelas? Riwayat seterusnya 4250. Panggil Kak Safi. Lalu dua riwayat ini kita tidak terjemahkan. Dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Sa'id bin Abi Ayyub anna Yazid bin Abi Habib akhbara anna Abul Khair haddatha an Uqbah bin Amir al-Juhani annahu qala nazarat ukhti fadhakara bimithli hadits mufaddal wa lam yadhkur fil hadits hafiyatan wa zada wa kana Abul Khair la yufariqu Uqbah. 4251 yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim wa ibn Abi Khalaf qala hadatsana Rawh bin Ubadah qala hadatsana Ibn Jurayj qala akhbarani Yahya bin Ayyub anna Yazid bin Abi Habib akhbarah bi hadzal isnad mithla hadits Abdul Razzaq. Riwayat 4252, baca sanad dia. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi SAW baginda bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Apakah kafarah untuk nazar? Kita dengar kafarah dam, kafarah dam. Ianya merujuk kepada benda yang sama. Maka seseorang yang tidak mampu menunaikan nazar dia, maka kafarah untuk nazarnya adalah sama seperti kafarah yamin. Apakah kafarah yamin? Bermaksud kafarah untuk sumpah yang dia tidak dapat tunaikan. Maka apakah itu kafarah untuk sumpah? Ada pada penghujung muka surat pertama daripada juz yang ke-7. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Memberi makan 10 orang miskin daripada makanan yang biasa kamu makan. Min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, ataupun memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, aw tahriru raqabah, ataupun memerdekakan hamba. Salah satu daripada tiga. Kalaulah salah satu daripada tiga-tiga ini pun tak mampu, maka kena berpuasa tiga hari. Maka ini adalah kafarah untuk bersumpah yang tak mampu ditunaikan, dan inilah juga kafarah untuk nazar. Jelas ke jelas? 4253. Maka hadis-hadis berkenaan tentang bahawa larangan daripada bersumpah dengan menggunakan selain daripada nama Allah. Contohnya bersumpah dengan nama nenek moyang, maka Nabi SAW larang. 4253, baca sanad dia.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yanhaakum, sesungguhnya Allah telah melarang kamu, antahlifu, daripada kamu bersumpah bi abaikum, dengan menyebut nama nenek moyang kamu, demi nenek moyang saya, demi sekian-sekian. Maka Nabi larang. Tapi orang Arab mereka biasa buat. Zaman kita mungkin kita jarang dengar. Maka Umar bin Khattab pun berkata, fa wallahi, maka demi Allah, ma halaftu biha, maka aku tidak lagi pernah bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyangku semenjak aku mendengar Nabi SAW naha, melarang daripadanya, zakiran, sama ada ketika aku nak menyebutnya, wala asiran, dan tidak pula ketika mana aku ingin untuk apa asiran bermaksud hakian, ketika mana aku ingin untuk menyampaikan ucapan sumpah orang lain. Zakiran maksudnya dia sendiri tidak lagi bersumpah dengan nama nenek moyang dia, dan begitu juga dia tidak akan menukilkan, menyampaikan apa yang orang lain kata kepada orang lain. Maka itu dia begitu jaga bahawa jangan bersumpah dengan menggunakan nama ibu bapa. 4254 baca sanad dia. Maka Nabi SAW, maka kata Umar bin Khattab, ma halaftu biha, aku tidak pernah bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang lagi semenjak aku telah mendengar Nabi SAW yanha, melarang daripada melakukannya, wala takallamtu biha, dan aku tidak pernah menyebut tentang sumpah menggunakan nama nenek moyang sama sekali. Walam yakul zakiran wala aitham. 4255, yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabilai qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harbin qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Salim an abihi sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa huwa yahlifu bi abihi bimithli riwayat Yunus wa Ma'mar. 4256 baca sanad dah. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW telah menemui Umar bin Khattab fi rakbin, di dalam satu permusafiran, wa Umar yahlifu bi abih, dalam keadaan Umar bin Khattab bersumpah dengan nama nenek moyangnya. Fanadahum, maka Nabi SAW telah memanggil mereka dengan menyeru, ala, dengarlah, ketahuilah, innallaha yanhaakum, sesungguhnya Allah melarang kamu, antahlifu, daripada kamu bersumpah, biabaikum, dengan menggunakan nama nenek moyang kamu. Faman kana halifa, maka barang siapa yang tetap ingin bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah, sama ada dengan perkataan wallahi, billahi, ataupun tallahi. Ataupun sabda Nabi, kalaulah dia tak nak bersumpah dengan menggunakan nama Allah, liyasmud, maka hendaklah dia berdiam. Riwayat seterus ini pun panjang dengan sanad, dengan rantaian nama-nama perawi, yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. وبإليه قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي تاويل وبإليه قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله تاويل وبإليه قال وحدثني بشر بن حلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب تاويل وبإليه قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير تاويل وبإليه قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية تاويل وبإليه قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك وابن ابي ذئب تاويل وبيله قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل هذه القصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4257 hadis yang lebih kurang sama, baca. Tisu ada. Nabi SAW telah bersabda, man kana halifa, barang siapa yang nak bersumpah, maka sabda Nabi SAW, fala yahlif, maka janganlah dia pernah bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah. Bahkan sifat-sifat Allah pun boleh.
Wa kana Quraisy, maka kenapa Nabi larang untuk jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah? Maka perawi menerangkan, dan adalah Quraisy, mereka suka bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang mereka. Maka Nabi pun bersabda, la tahlifu, janganlah kamu bersumpah bi abaikum, dengan menggunakan nama nenek moyang kamu. 4259 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, man halafa minkum, barang siapa yang bersumpah di antara kamu, lalu dia berkata dalam sumpahnya, demi Lat. Lat maksudnya adalah salah satu daripada sembahan Quraisy dan masyarakat Arab. Maka dia berkata demi Lat. Maka Nabi berkata cepat-cepat dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Nabi SAW suruh dia mengucapkan la ilaha illallah? Baris yang pertama kata Imam Nawawi, innama amara, Nabi memerintahkan untuk dia mengucapkan la ilaha illallah dengan segera, li'annahu ta'ata ta'zimi suratil asnam, kerana dengan dia bersumpah dengan nama-nama sembahan orang yang bukan Islam, maka ketika itu dia seolah-olah mengagungkan mereka ketika dia bersumpah menggunakan nama sembahan-sembahan tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW larang. Apakah hukum bersumpah dengan selain daripada Allah? Selain daripada Allah. Maka pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, jika seseorang itu bersumpah demi Lat, demi Uzza, ataupun dengan perkara-perkara yang lain, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, lam yan'aqid yaminuh, sumpahnya tidak dikira. Tak jadi sumpah pun. Lalu bila tak jadi sumpah, kena bayar kafarah tak? Kena bayar kafarah tak bila tak jadi sumpah? Tak ada kena bayar kafarah. Maka sebab itu bal alaihi, bahkan lazim ke atasnya untuk dia beristighfar dan mengucapkan la ilaha illallah, namun wala kafarah alaih, tak ada sebarang kafarah. Sebab sumpah tu tak dikira pun. Maka bersumpah dengan sembahan-sembahan berhala tak dikira pun sebagai sumpah dan tidak ada sebarang kafarah. Jelas ke jelas? Sabda Nabi SAW, barang siapa yang berkata dengan temannya, ta'al, jom, uqamirka, aku berjudi dengan kamu, al-a'yadzubillah, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Kenapa Nabi SAW suruh bila kita ajak orang berjudi, maka bukan sekadar jangan buat, Nabi larang, tapi kita digalakkan untuk bersedekah. Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua 467, kata Imam Nawawi, amara bisadaqah, Nabi menyuruh untuk bersedekah sebagai penebus kepada dosa-dosa di mana dia mengungkapkan perkataan yang menggambarkan kepada maksiat. Maka orang ni dia tak berjudi pun, dia sekadar bergurau ataupun bercakap, maka Nabi menyuruh untuk bersedekah. Jelas ke jelas? 4260 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. وبه قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي تاويل. وبه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق, maka bersedekahlah kamu بشيء dengan sesuatu. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف, berkata Imam Muslim, maka riwayat ini iaitu ucapan ta'al uqamirka, jom aku berjudi dengan kamu, maka Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Maka kata Imam Muslim, tidaklah seorang pun meriwayatkan hadis ini kecuali Az-Zuhri. Dan kemudian bagi Zuhri ada lebih kurang 90 riwayat yang beliau meriwayatkan daripada Nabi, la yusyarikuhu, dan tidak ada yang bersama dengannya seorang pun dengan sanad yang baik. 4261 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, la tahlifu, janganlah kamu bersumpah bitaghawi, dengan nama-nama sembahan orang yang bukan Islam, dengan nama-nama berhala, wala biabaikum, dan janganlah kamu bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang kamu. Terus bab yang seterusnya. Terus
Maka kita mula masuk pada banyak hadis, kebanyakannya hadis ini berkenaan tentang Abu Musa al-Asy'ari. Kita mula masuk pada tajuk di mana Imam Muslim membawakan hadis-hadis nak menerangkan kepada kita. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah, man halafa yaminan, fara'a, kemudian bila dia dah bersumpah, demi Allah aku tak akan buat macam ni, demi Allah aku akan buat ni, contoh. Namun bila dia dah selesai sumpah, dia ada melihat sesuatu khairan, yang lebih baik daripada dia meneruskan sumpah tadi. Contohnya dia bersumpah, dia tak nak bercakap dengan orang ni. Tapi kemudian orang tu bertaubat menjadi orang yang baik. Dan dia nampak untuk dia bercakap dengan orang itu adalah lebih baik. Maka kalaulah seseorang itu dia dah bersumpah namun dia nampak ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia telah sumpahkan, maka apakah sunnah dia? Sabda Nabi, an ya'tiyallazi huwa khair. Maka untuk dia melakukan perkara yang lebih baik itu adalah lebih bagus, wa yukaffir, namun dia hendaklah menebus sumpahnya dengan membayar kafarah. Jelas ke jelas? 4262 baca sanad dia. Dah baca dah. Maka daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah datang kepada Nabi SAW fi rahtin, bersama sekumpulan daripada golongan Asy'ariyin. Nastahmiluh, dan kami meminta baginda binatang tunggangan untuk kami gunakan dalam berperang. Maka Nabi pun bersabda, wallahi demi Allah aku tidak akan memberikan kamu sebarang binatang tunggangan. Wama indi, dan aku pun tidak memiliki apa-apa yang boleh aku berikan sebagai tunggangan kepada kamu. Qala, berkata Abu Musa, falabisna, maka kami pun telah tinggal apa pada tempoh yang Allah kehendaki. Kemudian utia biibil, telah datang kepada Nabi beberapa ekor unta. Maka Nabi telah memerintahkan kepada kami untuk diberikan kepada kami bisalasin, dengan 3 ekor unta. Zaudin bermaksud unta, ghurriz zura, yang putih bonggolnya. Falamman talakna, maka apabila kami telah pergi, kulna, maka kami pun berkata, ataupun sebahagian daripada kami berkata kepada sebahagian yang lain, la yubarikullahu lana, Allah pasti tidak akan memberikan keberkatan kepada kita. Kita pernah datang dan bertanya kepada Nabi SAW untuk kita diberikan binatang tunggangan. Maka Nabi telah bersumpah yang Nabi tidak akan memberikan binatang tunggangan kepada kita. Kemudian Nabi telah berikan. Fa'atauhu, maka golongan Asy'ariyin ini telah datang kepada Nabi, menceritakan kepada Nabi keadaan mereka. Maka baginda pun bersabda, ma ana amaltukum, bukanlah aku yang memberikan kepada kamu binatang tunggangan, walakin Allah, akan tetapi Allah lah yang telah memberi binatang tunggangan kepada kamu. Kemudian Nabi terangkan berkenaan tentang sumpah yang Nabi buat. Inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, jika Allah berkehendak, la ahlifu ala yaminin, aku tidak akan bersumpah pada sebarang sumpah, kecuali kemudian aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku telah sumpah, kecuali aku akan menebus dengan membayar kafarah sumpahku tadi, dan aku akan melakukan sabda Nabi, allazi huwa khair, perkara yang lebih baik tersebut. Maka walaupun dah sumpah, nampak benda yang lebih baik, keluar daripada sumpah, bayar kafarah dan lakukanlah perkara yang lebih baik tersebut. Jelas ke jelas? 4263 baca sanad dia. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, arsalani, telah mengutuskan aku kepada Nabi SAW ashabi, pada teman-temanku. As'aluhu, aku perlu bertanya kepada baginda Nabi, lahum, bagi golongan Asy'ariyin, al-humlan, binatang yang boleh digunakan sebagai tunggangan. Idhum ma'ahu fil jaishi, kerana mereka sedang berada bersama dengan kelompok Jaishil Usrah, iaitu peperangan Tabuk, peperangan yang penuh dengan kesukaran. Al-Usrah, kesukaran. Wahia ghazwat Tabuk. Fakultu, maka aku pun telah bertanya, wahai Nabi Allah, sesungguhnya teman-temanku arsaluni, telah mengutuskan aku ilaika, kepada kamu, litahmilahum, meminta kamu untuk memberikan binatang tunggangan kepada mereka. Maka Nabi pun bersumpah, wallahi demi Allah, la ahmilukum ala syai'in, aku tidak akan berikan kepada kamu sebarang binatang tunggangan. Wa wafaqtuhu wa huwa ghadban,
Maka berkata Abu Musa, aku telah mendapati Nabi dalam keadaan baginda sedang marah, wala ash'ur, dan aku tidak perasan keadaan Nabi ketika itu. Faraja'tu, maka aku pun telah pulang kepada teman-temanku dalam keadaan hazin dan sedih, min man'i, disebabkan Nabi telah melarang dan enggan untuk Nabi SAW membantu kami, wa min makhafah, dan dalam keadaan takut bahawa Nabi SAW qad wajada fi nafsi alayya, ada perasaan marah dan tidak suka kepadaku. Faraja'tu ila ashabi, maka kata Abu Musa, aku pun telah kembali kepada teman-temanku dan aku menceritakan kepada mereka apa yang Nabi SAW telah sabdakan. Falam albath, maka tidaklah aku menunggu nama illa suwai'ah, kecuali seketika. Maka aku telah mendengar Bilal menyeru, ay Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Ini merupakan nama kepada Abu Musa. Fa'ajabtu, maka aku pun menjawab, aku pun telah menjawab panggilan Bilal. Maka Bilal pun berkata, ajib, pergilah menyahut panggilan Nabi, baginda memanggilmu. Falamma ataitu Rasulullah, apabila aku telah sampai kepada Nabi, aku pun berkata, khudh hazainil qarinain, ambillah kedua binatang yang terikat di antara satu sama lain ini. Dan Nabi SAW mengulang ni sebanyak 3 kali. Maka total ada berapa? 6 ekor. Sebab setiap 2 ekor diikat sekali. Sebab itu disebut hazainil qarinain. Maka total ada 6 ekor unta yang Nabi beri kepada mereka. Ibta'ahunna, sebenarnya Nabi SAW telah membeli unta-unta ini daripada Sa'ad radhiyallahu anhu. Fantalaqa bihinna, maka Bilal telah membawa unta-unta tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya innallaha au qala inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW maka Bilal berkata, sesungguhnya Nabi SAW yahmilukum, telah memberi binatang tunggangan ini kepada kamu, farkabuhunna, maka hendaklah kamu menunggangnya. Maka Bilal kata, ni Nabi bagi ni, pakai guna tungganglah. Maka ini adalah apa yang berlaku kepada Abu Musa. Maka Abu Musa berkata, maka aku pun pergi kepada teman-temanku dengan membawa unta-unta ini. Maka aku pun berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kepada kamu binatang tunggangan di atas binatang-binatang yang 6 ini. Walakin, akan tetapi demi Allah, kata Abu Musa, la ada'ukum, aku tidak akan membenarkan kamu untuk menggunakan binatang tunggangan ini sehinggalah kamu ikut bersama denganku, sebahagian daripada kamu, ilaman, kepada sahabat yang mendengar ucapan Nabi SAW ketika aku pernah bertanya kepada baginda sebelum ini. Wa man'ahu, dan bagaimana Nabi SAW telah enggan untuk membantu pada kali pertama. Summa i'tahu iyaya, namun kemudian bila Nabi dah bersumpah, Nabi bagi pula hadiah unta-unta ini. La tazunnu, janganlah sesekali kamu menyangka bahawa aku menceritakan kepada kamu sesuatu yang baginda tidak sabdakan. Maka teman-teman Abu Musa pun berkata, wallahi demi Allah, sesungguhnya kami sentiasa membenarkan kamu. Wala naf'alanna, namun pasti dan pasti kami tetap akan melakukan apa yang kamu suka, wahai Abu Musa. Fantalaqa, maka Abu Musa telah membawa beberapa orang daripada kabilahnya. Hatta atau, lalu mereka telah tiba kepada orang-orang yang pernah mendengar ucapan Nabi SAW dan keengganan baginda untuk membantu Abu Musa. Kemudian Nabi tetap memberikan kepadanya selepas daripada itu, fahaddithuhum bima haddathahum, maka mereka telah menyampaikan kisah tersebut sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Abu Musa, sawaun, dengan kisah yang sama. Jelas ke jelas? 4,264. Baca sanad dia. Yang ni kita sambung. Dah pukul apa dah jam? 8.33. Tak apa, kita baca lagi sedikit. 4,264. Baca sanad dia. Berkata Abu Kilabah, kami pernah berada di sisi Abu Musa radhiyallahu anhu. Nama asalnya kita dah baca pada riwayat sebelum ini. Nama asalnya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih dikenali dengan panggilan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu.
Kata Abu Kilabah, aku ada bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Bima idatin, pada hidangan yang terletak di atas hidangan tersebut daging daging ayam, iaitu ayam. Fadakhala rajulun, maka telah masuk seorang lelaki daripada Banu Taimullah, ahmar, kemerah-merahan wajahnya, syabihum bil mawali, dan ia menyerupai akan hamba yang telah dimerdekakan. Maksudnya dia bukan daripada kalangan Arab. Maka Abu Musa pun berkata kepada lelaki tersebut, jom, fatalakka'a, maka dia pun menolak. Talakka' dia maksud dia menolak, enggan untuk makan ayam tersebut. Maka Abu Musa panggil lagi, halumma, jom, sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW pernah makan daripada ayam ini. Maka lelaki tersebut berkata, sesungguhnya aku telah melihat ayam ini makan sesuatu, fakazirtuhu, lalu aku telah menganggapnya jijik, maka aku pun tidak makan. Fahalaftu, maka aku pun bersumpah aku tidak akan makan. Maka lelaki ni cerita pasal sumpah. Dia kata, aku tak boleh makan sebab aku dah bersumpah. Maka Abu Musa pun nak terangkan kepada lelaki ini, kalaulah nampak sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sumpah, sunnah untuk melakukan perkara tersebut. Macam dalam kes ini, Nabi pernah makan ayam, maka digalakkan untuk jangan bersumpah untuk tidak makan. Faqala, maka Abu Musa pun berkata, halumma, jom, hadithka, aku menceritakan kepada kamu sesuatu tentang sumpah. Kata Abu Musa, sesungguhnya aku telah datang menemui Nabi SAW fi rahtim minal Asy'ariyin, bersama dengan sekelompok daripada golongan Asy'ari, nastahmiluh, dalam keadaan, kata Abu Musa, kami meminta kepada baginda Nabi binatang untuk kami tunggang. Maka baginda pun bersabda, wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, aku tidak akan memberi binatang tunggangan kepada kamu. Wa ma indi, dan aku pun tidak mempunyai apa-apa, ma ahmilukum, yang boleh aku berikan sebagai tunggangan kepada kamu di atasnya. Falabisna, maka kata Abu Musa, maka kami pun tunggu beberapa ketika yang Allah kehendaki. Maka didatangkan kepada Nabi SAW yanhab, berupa harta rampasan, ibilin, unta. Fada'a bina, maka Nabi pun memanggil kami golongan Asy'ari. Maka Nabi telah memerintahkan untuk diberikan kepada kami bi khamsi zaudin, 5 ekor unta yang putih bonggolnya. Maka berkata perawi, falamma talakna, maka apabila kami telah pergi membawa unta-unta tersebut, sebahagian daripada kami berkata kepada sebahagian yang lain, aghfalna Rasulullah, kita telah menjadikan Nabi SAW menyalahi apa yang baginda telah sumpah. Saat Nabi sumpah, Nabi tak akan bagi. La yubarakulana, maka pasti tidak ada keberkatan ke atas kami. Maka kami pun kembali kepada baginda Nabi SAW, kata Abu Musa. Maka kami pun bertanya, wahai Rasulullah, inna atainaka, sesungguhnya kami pernah datang kepada kamu meminta binatang tunggangan, dan sesungguhnya Tuan pun ada bersumpah bahawa Tuan tidak akan memberi kepada kami binatang tunggangan tersebut. Summa amal tanah, kemudian bila Tuan dah bersumpah, wahai Rasulullah, Tuan tetap memberikan kepada kami tempat binatang untuk kami tunggang. Afanasita, adakah Tuan lupa tentang sumpah Tuan, wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, jika Allah berkehendak, la ahlif, tidaklah aku bersumpah di atas mana-mana sumpah, lalu aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpah tersebut, illa ataitu, kecuali pasti aku akan melakukan perkara yang lebih baik tersebut. Wa tahallaltuha, dan aku akan membayar kafarah daripada sumpah yang aku telah lakukan. Fantaliqu, maka pergilah kamu, sabda Nabi kepada golongan Abu Musa al-Asy'ari, hanya sahaja Allah yang memberi binatang tunggangan kepada kamu. Jelas ke jelas? 4265 baca sanad dia. Maka daripada Zahdam al-Jarmi, beliau berkata, kana baina hadzal hayy, adalah di antara keluarga kami daripada Jaram dan juga golongan Asy'ariyin, wuddun, adanya kasih sayang, wa ikhaun, dan juga semangat persaudaraan. Fakunna inda Abi Musa, maka pernah kami berada di sisi Abu Musa, maka telah didatangkan kepada Abu Musa hidangan ayam. Maka baki hadis adalah sama. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in, dia bersumpah yang dia tak nak makan ayam.
Maka Abu Musa menerangkan, engkau membatalkan sumpah dan membayar kafarah itu lebih baik daripada engkau kekal di dalam sumpah tersebut. Jelas ke jelas? 4266 dan 67, kedua riwayat ini lebih kurang sama, maka kita tidak akan terjemahkan. Wabila qala wa hadatsani Ali bin Hujr as-Sa'di وإسحاق إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن عليا عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي تحويل وبه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة التميمي عن زهد من الجرمي تحويل وبه قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهد الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه واقتصوا جميعا عن الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. 4267 pun lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wabila qala hadatsana Syaiban bin Farruq qala hadatsana Sa'id yakni bin Hazn qala hadatsana Matnan al-Warra qala hadatsana Zadam al-Jarmi qala dakhaltu ala Abi Musa wa huwa ya'kulu lahma dajaj wa saqa al-haditha bima'ni hadithihim wa zada fihi qala inna wallahi inni wallahi ma nasituha. Jelas ke jelas? Kita akan sambung 4268 pada jam, pukul berapa sekarang? Pada jam 9 suku insya-Allah. Sarapan dah sampai dah? Jam 9.25 insya-Allah. Kita akan sama jam 9.25. Sebab sarapan belum sampai lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi.